Aturan Urusan Persidangan dan Usul-Usul, Saudara Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Zimmar Adlan, DMJ 40 daripada Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya akan mencadangkan usul. Silakan DMJ 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Makmur Johor yang berbahagia, Datuk Speaker, Setiausaha Dewan dan semua perwakilan Dewan Muda Johor. Saya Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Zain, DMJ 40 daripada Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya ingin membentangkan usul Dewan Muda Johor mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mengimplementasi sistem teknologi dengan izin social distance assisting untuk digunakan di sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor bagi menyekat penularan COVID-19. Speaker dan ahli Dewan yang mulia, apakah definisi sistem teknologi social distancing device dengan izin? Menurut The Convention, social distance device dengan izin merupakan satu teknologi yang direka khas untuk memberi amaran kepada pengguna atau pekerja, khususnya apabila sesama mereka berada satu sama lain. Biasanya, peranti ini akan mengeluarkan bunyi yang bising untuk memastikan bahawa pengguna ambil perhatian terhadap amaran kedudukan yang dekat dengan penggunaan peranti yang sama yang lain. Ada dua jenis social distancing device dengan izin. Perkara pertama ialah berdasarkan kepada telefon bimbit dan kedua ialah menggunakan peranti yang boleh dipakai seperti jam tangan, elektronik atau gelap. Bagaimana cara penjarakan sosial atau fizikal di Malaysia? Di Malaysia, langkah yang digunakan untuk penjarakan sosial ialah dengan menampal pelekat dengan jarak minimal 1 meter. Penampalan pelekat ini dilakukan di semua premis operasi termasuklah pembuatan dan kilang. Bagaimana situasi penularan COVID-19 di Johor? Di Johor, jumlah kes positif aktif sehingga setakat 5 Ogos 2021 sebanyak 14,435 kes. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Johor, R. Nathan, pada 27 Julai 2021, sebanyak 82 kluster kilang dikesan dan menjadi penyumbang tertinggi kes COVID-19 di Johor. Peningkatan kes ini berlaku menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Abdul, kerana salah satu puncanya ialah kegagalan rakyat untuk mematuhi penjarakan fizikal meskipun pengetahuan terhadap pemakaian mask yang positif. Meskipun sudah mengaplikasikan penjarakan fizikal secara manual seperti yang dilaksanakan sekarang, namun hasil kepada pematuhan penjarakan sosial di tempat kerja tidak menunjukkan hasil yang baik sehingga membawa peningkatan kes yang mendadak. Jadi, cadangan pengenalan peranti ini secara tidak langsung sebagai langkah penambahbaikan ke atas kelemahan sistem penjarakan sosial sedia ada. Tuan Speaker dan ahli Dewan yang mulia, mengapa tidak ditutup sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor seperti yang diusulkan oleh beberapa pihak? Menurut data yang dikeluarkan oleh Johor State Economic Planning Division dengan izin, struktur ekonomi Johor mengikut pecahan sektor tahun 2019 menyatakan bahawa sektor pembuatan merupakan kedua terpenting selepas sektor perkhidmatan dengan menyumbang sebanyak 29.9% atau lebih tepat adalah RM40.1 bilion kepada hasil pendapatan negeri. Malah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara dalam laporan sosioekonomi negeri Johor 2019 seramai 38.2 ribu orang atau 25% bekerja di sektor pembuatan, iaitu jumlah kedua terbesar selepas sektor perkhidmatan. Berdasarkan kepada statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara dalam Malaysia, Trade Review Volume 1 dengan izin,
Jun 2020 menyatakan daripada 1.5 juta pekerja di sektor pembuatan di seluruh negara, lebih 70% daripadanya merupakan pekerja tempatan dengan hanya 19% daripadanya adalah pekerja mahir. Lebih mengejutkan lagi apabila mengikut statistik oleh Sistem Insurans Pekerja SIP pada Januari sehingga November 2020, seramai 99,696 dibuang kerja kesan pelaksanaan PKP di dalam negara. Malah perkara yang juga membimbangkan di saat mendepani pandemik ini, majikan-majikan syarikat tempatan gemar untuk melakukan pembekuan pengambilan pekerja baharu sepanjang tahun 2021 dan menggunakan pendekatan untuk memperkasakan untuk tujuan mengisi kekosongan jawatan yang ada dalam syarikat selain meningkatkan pelaburan pada teknologi, aplikasi dan kelengkapan berdasarkan tinjauan oleh agensi kerja Robert Walter. Sekiranya penutupan sektor pembuatan dan kilang terus-menerus dilakukan, kesan akhirnya juga dirasakan oleh rakyat Johor itu sendiri. Bimbang jika perkara ini berterusan, kes lain seperti bunuh diri, kebuluran, kes jenayah seperti pecah rumah dan kemurungan terus melanda negeri Johor yang dicintai. Malah, pelaburan juga akan takut untuk melabur dengan negeri Johor jika pendekatan tutup sektor pembuatan dan kilang terus-menerus dilakukan. Jadi, bagaimana langkah terbaik? Pengenalan sistem teknologi social distancing device dengan izin secara tak langsung akan menyelamatkan ekonomi rakyat dan negeri selain mengatasi masalah-masalah sosial yang lain bersesuaian dengan pendekatan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu penjarakan sosial selain SOP lain seperti mask, scan masa sejahtera dan cek suhu. Tuan Speaker dan Ahli Dewan yang mulia, berkesan ke teknik ini? Okay, kita boleh tengok sudah banyak negara mula mengaplikasikan peranti ini untuk kegunaan dalam sektor pekerjaan sebagai salah satu langkah pencegahan untuk mengurangkan penyebaran wabak COVID-19. Misalnya, di Australia, mereka telah masukkan pengaplikasian penggunaan peranti ini dalam National COVID-19 Safe Workplace Principle dengan izin. Malah negara seperti Switzerland juga menggunakan kaedah yang sama dan hasilnya pematuhan kepada penjarakan sosial di negara terbabit meningkat. Bagaimana mekanisme pelaksanaan yang ingin dicadangkan? Okey, Kerajaan Johor akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat teknologi seperti MyEG, Awan Biru Teknologi Berhad, Amos Holding Berhad dan Alsoft. Kerjasama ini dilakukan untuk membangunkan peranti bersesuaian untuk kegunaan sektor pembuatan dan kilang yang memenuhi ciri-ciri sistem teknologi social distancing device dengan izin. Syarikat-syarikat yang ingin membuka operasi sektor pembuatan dan kilang, mereka perlulah membeli peranti dan memuat turun aplikasi dalam telefon jika nak gunakan telefon sebagai cadangan yang direka khas untuk kerajaan negeri Johor dengan kerjasama syarikat teknologi. Saya, Muhammad Luqmanul Hakim bin Muhammad Zain, DMJ 40, mohon meneruskan usul. Terima kasih kepada DMJ 40. Ada sesiapa yang ingin menyokong usul ini? Silakan. Saya DMJ 49 menyokong usul DMJ 40. Ahli-ahli Dewan Johor sekalian, usul ini sekarang dibuka untuk dibahas. Ahli-ahli Dewan Johor sekalian, saya ingin mengingatkan semua bahawa masa yang diberikan untuk setiap pembahas telah ditetapkan ialah selama 10 minit seorang. Manakala pembahas yang terakhir iaitu penggulung usul juga diberikan masa selama 15 minit bagi penggulung usul. Ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian,
Dengan ini dibuka untuk sesi perbahasan. Dipersilakan pembahas yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datuk Speaker Dewan, Setiausaha Dewan, Div Kehormat, Barisan Sekretariat Dewan Muda Johor, para perwakilan yang segak-segak belaka, seterusnya hadirin hadirat dalam talian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam makmur Johor. Terima kasih kerana diberi peluang berbahas pada petang yang mendung berguruh ini. Saya Ahmad Iftiazani bin Zamri, DMJ 57, ingin membuka ruang perbahasan kita pada hari ini dengan usul yang sebentar tadi cadang dan disokong. Dewan Muda Johor mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mengimplementasi sistem teknologi Social Distancing Assistant untuk digunakan di sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor bagi menyekat penularan COVID-19. Sidang perwakilan yang saya muliakan, sebelum kita pergi lebih jauh mengenai huraian-huraian berkenaan dengan SDA ini, saya singkatkan ia sebagai SDA, iaitu Social Distancing Assistant. Suka untuk saya nyatakan setiap implementasi perlulah kita perhalusi baik buruknya. Tapi tak lupa juga pada isu pokok sebelum kita buat sesuatu, iaitu permasalahan atau kekangan yang perlu dikenal pasti semasa kita mengawal penularan wabak COVID-19 ini. Lebih mudahnya jika saya tanya ahli-ahli sidang sekalian, kenapa kita usulkan dan nak sangat SDA ini diimplementasi di kilang-kilang, khususnya sektor pembuatan. Dapatan dari Pejabat Exo Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Johor akhir bulan lepas sahaja menunjukkan sebanyak 82 kluster kilang dikesan di seluruh Johor dan menjadi antara penyumbang utama graf kenaikan kes-kes positif di negeri Johor. Bahkan kita semua tahu memang sektor inilah yang terus-menerus memberi impak, walaupun acap kali dinafikan oleh menteri yang paling tekanan kanan kita, iaitu Datuk Seri Azmin Ali. Rakan-rakan, masalah yang dikenal pasti timbul antaranya kurang kesedaran tentang bahayanya penularan melalui sentuhan dan ada yang terbaru melalui udara. Kita perlu akur pada sikap segelintir manusia yang acuh tak acuh dengan arahan pematuhan SOP yang dikeluarkan kerajaan. Suruh pakai pelitup muka tak nak, suruh jarakkan diri 1 meter dengan orang lain pun tak nak. Sudah pasti setiap arahan daripada kerajaan telah dikaji dan dinilai sejajar saranan dari pakar-pakar seluruh dunia, malah dari WHO sendiri. Menurut Timbalan Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC, Encik Muhammad Effendi Abdul Ghani, SOP yang ada pada hari ini perlu diperketat lagi di peringkat pekerja dan majikan. Meskipun diakui video-video menggerunkan memaparkan keadaan individu yang dijangkiti tersebar luas di media sosial ketika PKP yang pertama, banyak membantu kita meningkatkan kesedaran awam tentang bahayanya COVID-19 ini. Namun kini ia tidak lagi memberi kesan. Peningkatan kes positif belakangan ini antara lain berpunca daripada kelekaan masyarakat mengenai bahayanya COVID-19 berbanding ketika awal pandemik dahulu. Nampak gayanya kesedaran kendiri itu sangatlah kurang dari hari ke hari. Justru kami di Jawatan Kuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya percaya teknologi SDA ini harus lekas diperkenal supaya kekangan kesedaran ini dapat dibantu oleh satu alat yang dinamakan Social Distancing Device. Sidang perwakilan sekalian, permasalahan yang seterusnya mungkin timbul dari sudut kos ya. Syarikat-syarikat lebih berminat untuk hanya mengimplementasi standard pematuhan minima yang bersifat manual seperti mana yang kita dapat lihat hari ini dan lebih bergantung kepada individu. Hasil survei di ruangan maya kos untuk satu alat SDA ini dalam lingkungan RM150 ke RM300 seunit bergantung kepada ciri-ciri spesifikasi yang boleh kita sesuaikan. Lagi banyak ciri-ciri, lagi mahal. Kos ini mungkin terbeban kepada taukil-taukil syarikat sekiranya pengenalan SDA ini diwajibkan di kilang-kilang. Ialah RM150 satu alat, jikalau 500 pekerja memerlukan RM75,000 Malaysia. Bagaimanapun, jika dinilai dari sudut keberkesanannya, ia amat praktikal dan mudah.
Mana taknya jika majikan tak perlu lagi buat garisan, kotak-kotak, malah tak perlu lagi menyuruh penyelia untuk sentiasa mengawasi pergerakan dan jarak sosial antara pekerja. Ini memudahkan dan pasti ianya berteknologi tinggi. Mohon dipertimbang oleh kerajaan negeri untuk mengkaji dari sudut perolehan jikalau boleh membeli secara pukal untuk semua kilang yang ada di negeri Johor dengan harga yang murah, dapatlah dijual kembali kepada kilang-kilang ini dengan harga yang lebih rendah dari mereka membelinya sendiri. Tapi mekanismenya mungkin kita boleh bahas lanjut jika usul pada hari ini dipersetujui. Ahli Dewan yang saya muliakan, memetik permasalahan yang seterusnya iaitu kelesuan pandemik. Pengarah Perubatan Klinik Pakar Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Rajniwan Abdul Rashid berkata, masyarakat seolah-olah sudah keletihan dengan kehidupan norma baru sehingga culas kepada pematuhan SOP. Mungkin mereka sudah berasa kebal terhadap jangkitan atau sudah terlalu penat sehingga tidak endah lagi dengan SOP. Bila kesedaran kendiri pun sudah mula nampak gagal, maka bantuan perlu diberikan. Bantuan ini sudah tentunya SDA yang saya maksudkan tadi. Saya rasa ia amat berkesan impaknya terutama di sektor pembuatan yang pada hari ini terus menyumbang dengan angka yang sangat menggerunkan. Hadirin, pada suatu ketika Malaysia berjaya melandai kelekuk jangkitan, namun trend angka kes jangkitan tempatan saban hari kini menunjukkan situasi menggerunkan dan menuntut persoalan. Apa yang tidak kena dengan strategi kita mencegah penularan coronavirus ini? Sekarang ini ada yang mengikut SOP, ada yang tidak. Mengapa? Ini adalah kerana kelesuan pandemik yang menyebabkan mereka leka dan tidak berwaspada meskipun saban hari kerap diingatkan supaya menjaga penjarakan fizikal dan sebagainya. Semasa peringkat awal PKP dilaksanakan secara ketat pada Mac tahun lalu, rakyat tertunggu-tunggu perkembangan situasi semasa COVID-19 selain mendapat maklumat dan video yang diperoleh dari media sosial sehingga mencetuskan rasa bimbang untuk keluar. Pakar Perunding Kanan Sekretari Universiti Malaya Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amir Nordin yang senada dengan Dr. Muhammad Rajniwan bersetuju faktor kepenatan orang ramai mematuhi SOP selain ada pihak tertentu yang tidak menunjukkan pematuhan SOP menyebabkan wujud sikap tidak acuh dalam kalangan masyarakat. Saya percaya ahli dewan mesti tertanya-tanya seakan wujud undang-undang berbeza antara rakyat dan pemimpin. Naib Presiden Kongres Persatuan Akademik Malaysia Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah berkata, rakyat perlu lebih bijak dan tidak terikut dengan sikap yang tidak boleh dicontohi. Pemimpin politik hari ini tidak boleh dicontohi selagi mana mereka tidak ada integriti. Sebab itu, undang-undang tidak boleh pilih kasih walaupun terhadap pemimpin. Salah tetap salah, termasuk jika ada yang melakukan itu adalah seorang menteri. Jika rakyat saja yang kena, akhirnya rakyat nanti sudah tidak percaya kepada undang-undang dan keadaan akan jadi lebih keruh. Percayalah, COVID-19 ini hanya dapat dikawal sekiranya pemimpin dan rakyat berganding bahu dalam menyelesaikan masalah. Ini baru masalah, banyak lagi yang kita akan dengar sebentar lagi. Tapi saya cuba untuk meyakinkan seisi dewan. Inilah realitinya. Realiti masalah yang dihadapi rakyat bagi terus mematuhi SOP COVID-19. Sebelum saya mengakhiri sidang perbahasan pada kali ini, saya boleh memberi celahan jika sesiapa yang ada ingin menambah ataupun mungkin bersetuju dengan apa yang saya cuba untuk katakan pada petang ini. Silakan. Nampaknya semua bersetuju dengan apa yang saya cuba untuk jelaskan di sini, iaitu kekangan dan masalah yang kita hadapi bagi mengekang penularan COVID-19. Lebih-lebih lagi ketika kita perlu mematuhi SOP penjarakan fizikal, basuh tangan dan sebagainya. 1 minit lagi di MJ 10.
Saya menyeru agar sidang perwakilan pada hari ini menyokong penuh usul yang dibawa. Sekali lagi, Dewan Muda Johor mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mengimplementasi sistem teknologi social distancing assistant ini untuk digunakan di sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor bagi menyekat penularan COVID-19. Mohon diluluskan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DMJ 57 selaku pembahas yang pertama. Dengan ini dipersilakan pembahas yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Puan Speaker. Saya Amar bin Arifin di MJ07 selaku pembahas kedua. Pada hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Puan Speaker kerana beri saya peluang untuk ikut serta dalam pembahasan usul daripada Jawatan Kuasa Pendidikan dan Teknologi iaitu tentang penggunaan SDA. Sebentar tadi pencadang telah menerangkan tentang apa fungsinya SDA ini untuk diguna pakai dalam sektor perkilangan dan juga industri. Dan pembahas pertama pun tadi kita dapat dengar bahawa dia menerangkan tentang device itu sendiri dengan izin, device itu penggunaannya dan practicality-nya digunakan dalam keadaan pandemik COVID. Jadi saya rasa hari ini saya suka nak menyokong. Cuma ada beberapa syarat sebelum saya menyokong usul ini. Antaranya adalah yang pertama sekali, sebelum kita mengaplikasikan penggunaan SDA ini, kita perlu pastikan bahawa penggunaan aplikasi ini dapat mengimbangkan antara ekonomi dan juga kesihatan. Maksud saya, penggunaan SDA ini bagus kerana ekonomi ataupun sektor perkilangan, perbuatan dapat berjalan dengan lancar dan tidak perlu ditutup dan sebagainya. Sebab kilang-kilang ni juga berniaga. Sama juga macam peniaga-peniaga kecil di luar sana berniaga. Jadi tak adil kalau hari ini kita fight untuk peniaga kecil tutup. Macam boleh buka dan kilang kita ramai-ramai arahkan tutup. Jadi kat sini kemasukan device SDA ni sendiri dapat membantu mengimbangkan antara perjalanan sektor ekonomi dan juga penularan wabak penyakit. Sebagai contoh, kita pergi kepada sektor ekonomi. Kerajaan negeri mungkin boleh memberi satu syarat, membuat satu syarat untuk diguna pakai kepada semua kilang-kilang yang mahu kilang dia beroperasi semasa pandemik COVID-19. Sebab hari ini kita nampak penularan kluster kilang, kluster di tempat kerja adalah sangat tinggi. Jadi dengan penggunaan teknologi ini, dengan penggunaan SDA, kita operasi seperti biasa. Dan dari segi kesihatan pula, kerajaan negeri dapat mengawal tahap penularan virus COVID-19 di tempat kerja. Dan ini saya rasa adalah satu perkara yang sangat baik. Cumanya kerajaan negeri perlu memberi fokus kepada kos pembelian SDA itu sendiri, sebab mungkin akan membebankan pengusaha-pengusaha kilang ataupun rakyat-rakyat. Maknanya mereka kena beli, mereka perlu keluarkan lagi sedikit kewangan untuk mematuhi SOP. Jadi untuk memudahkan caranya adalah kerajaan negeri menetapkan satu SOP kepada sektor perkilangan dan pembuatan. Maknanya kalau kilang ni nak beroperasi, letakkan satu syarat wajib, setiap pekerja haruslah memakai SDA sewaktu kilang beroperasi. Dan saya rasa ini sangat cantik sebab kilang dapat beroperasi seperti biasa dan kerajaan sendiri dapat mengawal penularan COVID-19 walaupun semasa kilang beroperasi. Dia masalahnya bila kita tak dapat kawal. Ya betul, sekarang kita pakai face mask dan sebagainya. Cuma alat ni saya nampak dia unik sebab dia bila kita dekat satu titik dia akan berbunyi, dia akan keluarkan sabar kejap. Dia akan keluarkan bunyi dan sebagainya. So kerajaan negeri tetapkan satu syarat in order to continue your operation dengan izin,
SOP yang perlu dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha kilang adalah dengan memakai SDA. Jadi macam mana nak buat perkara ni lagi mudah? Saya cadangkan lagi satu perkara. Selain daripada penetapan SOP, mungkin kerajaan negeri boleh beli. Saya setuju dengan pembahasan tadi. Mungkin boleh uruskan, kerajaan negeri menguruskan device itu supaya pembelian device tu dibuat oleh kerajaan negeri, diuruskan oleh kerajaan negeri dan dapat dijual ataupun di supply dengan izin kepada kilang-kilang dengan harga yang rendah. Jadi tidak akan membebankan pengusaha-pengusaha kilang dan seterusnya keadaan ataupun penularan COVID-19 di tempat kerja ni boleh dikawal dengan baik. Dan pada saya, ini pendapat jujur saya, ini memang adalah satu win-win situation daripada pengusaha kilang dan juga kerajaan negeri. Sebab sekarang memang tak adil. Kalau kita cakap hari ni kilang kena tutup, tak adil. Sebab mereka adalah peniaga. Jadi mereka kena teruskan sumber pencarian mereka untuk at the end of the day, dari pengoperasian kilang tu, itulah sumber pendapatan kepada rakyat-rakyat kita. Jadi dengan penggunaan SDA ni, ini adalah win-win situation. So mereka boleh beroperasi seperti biasa dan kita dapat mengawal penularan COVID. Dan penggunaan SDA ni siapa tu? DMJ 05 nak mencelah. Awak tak ada peraturan mesyuarat pun awak saja ya. Sabarlah dulu. Okey, jadi sekejap lagi. Sekejap lagi saya bagi. Okey. Jadi penggunaan SDA ni saya rasa lebih baik kalau diaplikasikan sekarang mungkin di sektor perkilangan dan pembuatan dahulu. Dan saya nampak SDA ni dia akan pergi dengan lebih besar. Contoh satu hari nanti kita takkan hairan kalau kita lihat guru-guru sekolah pakai SDA. Faham tak? Pelajar-pelajar pakai SDA. Sebab apa? Kita nak kawal kita punya penjarakan sosial ataupun social distancing dengan izin. Jadi okey 05. Saya bagi peluang. Silakan DMJ 05. DMJ 07. Assalamualaikum semua. Saya sebenarnya setuju dengan apa yang dihujahkan oleh DMJ 07. Ya benar. Sekarang ni dalam keadaan kita masih lagi benarkan kilang beroperasi, sebenarnya wujud sedikit tanggungjawab kepada mana-mana pemimpin, tidak kira kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, untuk bertegas dengan sektor perindustrian kilang ini. Jadi saya nak tanya kepada saudara DMJ 07, apa cadangan yang boleh diambil oleh kerajaan negeri Johor? Sebab kalau kita lihat sebelum ni berlaku satu isu antara saudara Rafizi dan juga saudara Shahrizam berkenaan dengan bidang kuasa kerajaan negeri. Sejauh manakah kerajaan negeri boleh menggunakan kuasa mereka untuk mengawal aktiviti perindustrian di negeri memandangkan sekarang ni berlaku pandemik. So saya nak tanya daripada saudara DMJ 07 lah, alang-alang dah cadangkan usul ni, apa dia cadangan yang boleh kerajaan negeri laksanakan yang dipercayai benda ni berkesan dan juga boleh membantu untuk mengurangkan kes di negeri Johor yang saya kira kebelakangan ni dah 4 digit. Jadi apa respon daripada pihak DMJ 07? Terima kasih. Terima kasih DMJ 05. Jadi sebenarnya soalan DMJ 05 ni nak minta cadangan, betul? Nak minta cadangan bagaimana kita nak kurangkan penularan kes. Jadi ya, saya rasa apa dia kerajaan negeri boleh lakukan di peringkat kerajaan negeri? Di peringkat kerajaan negeri berkaitan dengan SDA atau tidak? Berkaitannya. Berkaitan. Jadi saya jawab berdasarkan SDA lah. Kan kalau awak tanya saya tentang bagaimana kerajaan negeri nak mengawal penularan wabak ni daripada perspektif yang sangat besar saya nak jawab kan. Tapi sebab hari ni kita bahas tentang SDA, jadi saya rasa kerajaan negeri sekarang boleh, kalau kita cerita pasal penggunaan SDA ni, kerajaan negeri sekarang boleh, saya rasa kerajaan negeri boleh uruskan pengambilan SDA device itu sendiri secara pukal dan seterusnya akan disupply dengan izin disupply kepada kilang-kilang
untuk mereka guna pakai sebagai sebahagian daripada mereka punya SOP. Dan tak mustahil nanti satu hari macam yang saya cakap tadi, suatu hari nanti SDA ni mungkin akan diguna pakai di sekolah, di kebanyakan tempat-tempat kerja, dan seterusnya mungkin dia akan jadi implementation dengan izin sama seperti face mask. Jadi dia dah jadi norma baru. Mungkin selepas ni semua orang bawa SDA, seorang satu SDA. Itu saja. Betul. Boleh mencerah? Masuk 30. Sila. Okey. Assalamualaikum. Tanya kepada DMG dan tim membahaskan usul ni. Saya sangat setuju usul dan berkenaan kita adakan SDA. Walau bagaimanapun, dalam masa sekarang ni kan kawasan kilang juga telah dalam proses vaksinasi yang sangat hebatlah melalui macam-macam saluran. Apabila semua dah immunity kelompok, bila kes COVID dah reda, macam SDA ni adakah masih relevan untuk kilang? Sebab semua dah free COVID. Kira insyaAllah free COVID lah. Tapi itu dari segi kilang, apakah short term yang membolehkan kerajaan mungkin macam benda ni kalau nak buat kena buat segera. Kilang macam seolah-olah mungkin dalam minggu ni atau bulan depan dah kena pakai. Baru nampak relevan. Kalau ada immunity kelompok, macam benda tu dah kurang relevan sikit lah. Tapi saya menyokong sangat yang Ahmad Arifin tadi bahaskan jika dia bawa ke sekolah, sebab student dia tak ada vaksin lagi. Jadi kalau benda ni dipanjang ke sekolah, saya rasa boleh ditambah baik untuk make sure SDA ni ada untuk student. Okeylah, itu saya menyokong penuh kalau jika dia ditambah juga ke bahagian pelajar. Betul. Ya, terima kasih DMJ 30. Betul apa yang DMJ cakap, kalau nak buat kena buat sekarang. Kalau inilah attention untuk kerajaan negeri, macam kita usulkan tentang penggunaan SDA ni, dia harus dibuat dengan kadar yang segera. Maksudnya kerajaan negeri perlu supply kilang-kilang ni dengan keadaan segera dan terus tetapkan syarat. Tetapi saya memang saya mohon kepada kerajaan negeri supaya perincikan tentang harga. Harga ni memang kita kena perincikan. Sekarang kita dalam keadaan COVID, kita jangan tekan lagi pengusaha kilang. Betul. Tambah SOP lagi dan sebagainya. Kita tambah SOP lagi, nak kena satu kilang minimum operation workers untuk satu kilang dengan izin paling kecil 100 orang. Untuk 100 orang. Jadi kalau satu device tu kita yang based on my research dengan izin, satu device berharga dalam 150. Jadi pengusaha kilang tu kena tanggung sekian kos untuk memastikan SOP ini berjalan lancar, dan saya rasa ini akan memberi tekanan atau bebanan kepada pengusaha kilang. DMJ 07, silakan buat kesimpulan. Baik, kalau itu yang Tuan Speaker yang saya hormati nak, saya akan buat kesimpulan lah. Baik, saya membuat kesimpulan bahawa SDA ni adalah satu device yang sangat baik dan kita perlu sokong. Saya rasa ahli dewan semua perlu sokong penggunaan SDA di sektor pembuatan dan juga perkilangan. Dan daripada sini nanti dia akan menjadi satu titik tolak kepada mungkin penggunaan di sekolah dan sebagainya. Dan itu akan terjadi di kemudian hari. Berkenaan dengan kes COVID ni, sekarang ni saya tak ada satu data ataupun saya tak ada satu fakta rasmi yang daripada kenyataan-kenyataan menteri ataupun siapa-siapa tentang bila perkara ini boleh habis. Even the researcher of COVID-19 pun cakap perkara COVID-19 dia akan ada dengan kita. Dia akan ada dengan kita tanpa jangka masa waktu. Dia akan jadi penyakit yang biasa. Cuma bezanya tu nanti mungkin dah ada ubat untuk COVID-19. So saya rasa kalau digunakan sekarang, dia akan dipakai dalam satu tempoh masa yang lama, sama macam kita kena kuarantin kat rumah. Daripada 2 minggu pergi ke 1 bulan, daripada 1 bulan pergi ke setahun, sekarang dah masuk 2 tahun, dan sekarang ni pun masih tak ada tanda tanya. Kita tak ada jawapan yang tetap dan masih menjadi tanda tanya bila perkara ini boleh berakhir. Jadi dengan itu saya rasa saya mohon menyokong usul daripada jawatan kuasa pendidikan dan teknologi. Sekian, terima kasih. Terima kasih DMJ 07. Rasanya macam berhadapan betul dengan DMJ 07 dengan cara dia berbahas.
Seterusnya saya persilakan pembahas yang ketiga. Terima kasih speaker, terima kasih. Saya rindu speaker. Baiklah, saya Nur Syariza di MJ 47 akan membahaskan usul Dewan Muda Johor mencadangkan agar Kerajaan Negeri Johor mengimplementasi sistem teknologi Social Distancing Assistant atau dikenali sebagai SDA untuk digunakan di sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor bagi menyekat penularan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam makmur Johor. Sidang hadirin yang saya hormati. Penggunaan sistem teknologi Social Distancing Assistant ini telah pun dibuktikan keberkesanannya di beberapa buah negara di barat, terutamanya di US dan juga di UK. Menurut laporan kajian Nature Human Behaviour, lockdown secara berterusan adalah satu tindakan yang tidak efektif. Saya ulang lagi sekali, lockdown secara berterusan adalah satu tindakan yang tidak efektif. Oleh hal yang demikian, pekaji-pekaji barat telah membangunkan satu sistem yang dikenali sebagai Social Distancing Assistant untuk membolehkan orang ramai menjalani rutin kehidupan harian tanpa menjadi ejen penyebar COVID-19. Merujuk kepada pernyataan saya sebelum ini, maka apa bukti dan apa kelebihan penggunaan Social Distancing Assistant ini sekiranya ia diimplementasi dalam sektor pembuatan dan kilang di negeri Johor? Saya datangkan beberapa manfaat yang membuktikan bahawasanya penggunaan teknologi ini jauh lebih berkesan berbanding pelaksanaan secara manual. Kata kunci utama yang ingin saya tekankan adalah keberkesanan penggunaan teknologi sistem Social Distancing Assistant. Sidang perwakilan. Pertama, keberkesanan penyeliaan. Apa yang saya maksudkan dengan keberkesanan penyeliaan adalah dari segi penjarakan SOP antara satu individu dengan individu yang lain, di mana kita tahu SOP yang ditetapkan adalah jarak 1 meter. Dalam erti kata lain, majikan tidak perlu sentiasa memantau pergerakan pekerja dan lebih memudahkan majikan untuk membuat kerja-kerja yang lain yang lebih penting. Sistem ketetapan Social Distancing Assistant ini akan memberi tindak balas sekiranya individu tersebut tidak menjaga penjarakan di antara satu sama lain. Kita sedia maklum, sebagai seorang manusia kan, kadang-kadang kita alpa, kadang-kadang kita cuai. Oleh itu, dengan adanya sistem Social Distancing Assistant ini secara tidak langsung akan membantu kita sebagai seorang manusia develop atau membangunkan kesedaran diri supaya sentiasa mengekalkan SOP tidak kira di mana kita berada. Kerana sistem ini akan mengeluarkan bunyi ataupun deringan apabila orang mendekati kita kurang daripada 1 meter. Sidang perwakilan Dewan Muda Johor yang saya kasihi. Effectiveness of employee safety dengan izin. Sistem teknologi Social Distancing Assistant ini akan memberi keberkesanan terhadap keselamatan pekerja, terutamanya pekerja-pekerja kilang. Kenapa saya kata begitu? Menjawab kepada soalan di NJ 30 tadi yang mencelah semasa kawan saya berbahas, sebenarnya di Malaysia, MARI atau lebih dikenali sebagai Institut Automotif, Robotik dan IoT Malaysia telah pun membangunkan SDA ini dengan menggunakan teknologi canggih yang memanfaatkan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pengurusan data raya, simulasi dan lain-lain bagi menangani penularan COVID-19. Cumanya di Malaysia itu sendiri kurangnya implementasi. Oleh sebab itu, Dewan Muda pada hari ini mengusulkan kerajaan negeri untuk menggunakan sebaik mungkin SDA yang ada di Malaysia ini. Relevannya SDA ini adalah untuk digunakan bagi pekerja kilang kerana SDA ini mampu menjejak dan mengasingkan individu yang dijangkiti atau kontak rapat dengan pesakit-pesakit COVID. SDA ini juga boleh dilakukan menerusi aplikasi MARI Tracker yang telah dibangunkan oleh MARI itu sendiri. Oleh itu, kelompok pekerja seperti pekerja kilang di dalam sektor pembuatan ini akan mempunyai safety bubble yang tersendiri di kawasan kilang mereka serta mereka lebih cakna terhadap persekitaran masing-masing kerana di dalam MARI Tracker tu dia boleh mengesan siapa yang ada kontak rapat dengan pesakit COVID ataupun ada orang-orang yang telah dijangkiti di sekitar mereka. Sidang perwakilan sekalian. Ketiga, sistem distancing assistant ini dilihat lebih cekap dari sudut pematuhan serta pemantauan keberadaan seseorang individu itu sendiri.
pasti kilang-kilang berbanding kaedah manual, iaitu menampal pita pelekat pada lantai mengikut ukuran 1 meter yang kita boleh lihat di kilang-kilang sedia ada dan juga di pasaraya-pasaraya. Kaedah manual itu kini tidak lagi relevan. Kerana apa? Kluster kilang merupakan kluster terbesar dalam penyumbang jumlah peningkatan kes COVID di Malaysia pada hari ini. Dunia semakin maju, negara semakin berkembang dengan teknologi. Tapi kenapa kita tidak mengimplementasikan teknologi SOP sebegini di kilang? Jadi fikir-fikirkanlah. Tuntasnya, ibarat orang mengantuk disorongkan bantal, maka saya tekankan sekali lagi, elok benarlah sekiranya SDA ini diimplementasikan dalam sektor pembuatan dan kilang di negeri Johor. Sidang hadirin, sebelum saya akhiri perbahasan saya pada hari ini, suka saya maklumkan kembali bahawa kelebihan-kelebihan SDA adalah keberkesanan penyediaan, keberkesanan pekerja dan juga kecekapan dalam menggantikan sistem SOP manual yang saya percaya pada hari ini tidak relevan lagi kerana kita sudah 2 tahun hidup mematuhi SOP yang dijalankan secara manual, tetapi hakikat pada hari ini kes menunjukkan peningkatan hari demi hari, terutamanya di Johor yang semakin banyak dan juga semakin bertambah di negeri-negeri yang lain juga. Oleh itu, saya menyeru untuk ahli Dewan Muda Johor yang lain bersetuju dan menyokong usul ini supaya sistem SDA ini dapat diimplementasi di kilang-kilang dan juga sektor pembuatan di negeri Johor dalam menangani kluster kilang yang seperti yang berlaku di negeri Selangor. Saya Nur Syariza di MJ 47, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Tahniah dan terima kasih di MJ 47 yang merupakan pembahas yang ketiga. Saya buka seterusnya pembahas yang keempat. Suara tak ada. Oh, sorry, mute tadi. Thank you. Terima kasih YB Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada YB Speaker, rakan usaha sama kita, Institut Dato' On, IDO, Barisan Sekretariat Dewan Muda Johor dan hadirin hadirat pencetus Revolusi Minda yang saya hormati. Saya Muhammad Is Rosli dari Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya ingin merespon kepada usul kita pada hari ini, iaitu usul berkaitan dengan SDA ataupun Social Distancing Assistant. Sidang Dewan yang saya hormati, baru-baru ini YB Vidya, pengurusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar Exco Makmur telah mengeluarkan sebuah kenyataan bahawa penyebab utama peningkatan kes yang berlaku di negeri Johor berpunca dari sektor-sektor kilang. Lebih 50% kluster yang wujud di negeri Johor adalah berpunca daripada kluster pekerja kilang. Saya memperlihatkan bahawa pengimplementasi teknologi SDA di sektor kilang adalah sebuah tindakan yang wajar. Dan saya menyokong penuh usul yang dibawa oleh saudara DMJ 40 kerana kini kita menyaksikan kes harian yang telah pun mencecah angka 20,000 setiap hari. Dan mungkin sedikit sebanyak dengan teknologi SDA ini kita dapat mengekang kadar keberjangkitan virus COVID-19 ini sesama pekerja kilang tersebut. Maka dalam perbahasan saya pada hari ini, saya akan membahaskan tentang apakah 3 manfaat yang bakal diperolehi oleh kerajaan negeri melalui teknologi sistem social distancing assistant ini. Baiklah, pertama adalah kita dapat mengimbangkan dengan wujudnya SDA ini, kita dapat mengimbangkan teknologi, kita dapat mengimbangkan ekonomi dan sektor kesihatan dengan optimum. Caranya adalah jika SDA ini dapat mengurangkan kadar keberjangkitan virus COVID-19 sebab diorang jarak-jarak, maka sekaligus ini akan memberikan impak yang positif kepada sektor
ekonomi, kerana apabila kilang dapat beroperasi dengan persekitaran yang kondusif, terkawal, dan yang paling penting adalah faktor kesihatan pekerja juga dipelihara, ini akan meningkatkan produktiviti pengeluaran kilang tersebut. Jadinya produk pekerja masih ada, produk pun dapat berjalan macam biasa. Dan kerajaan juga tidak perlu mengeluarkan kompaun apabila kilang-kilang ini tidak mematuhi SOP yang ditetapkan dengan jadi dengan bantuan keberadaan SDA ini, mereka akan memperolehi pekerja kilang akan memperolehi kesedaran kendiri melalui ini, sebab bila diorang tak jaga SOP kan, diorang dekat dia akan bunyi. Jadi ini akan, kalau diorang dekat je dia akan bunyi. Jadi ini akan menimbulkan satu what we call kesedaran kendiri. Bila dah berbunyi tu nanti orang semua tengok oh dia ni tak patuh SOP. Jadi secara tidak langsung kita sendiri ataupun pekerja sendiri tu akan develop. Selain itu, pihak pengurusan kilang juga tidak perlu risau untuk kes-kes yang berjangkit dalam kalangan pekerja kilang, sebab diorang tak perlu lagi turun untuk supervise seorang-seorang untuk lihat apa yang berlaku dalam kawasan, dan kilang dapat beroperasi secara seperti biasa. Baiklah, sidang Dewan yang saya hormati, itu yang pertama. Kedua adalah kita SDA juga turut membantu dalam sektor kesihatan. Seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi, sektor kilang telah menyumbang kepada 50% kluster, dan situasi yang sama dirasai di negeri Selangor, dan bahkan lebih teruk lagi ya. Sebab apa? Sebab 80% kes di Selangor adalah berpunca dari sektor kilang. Kenyataan ini dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor sendiri. Jadi mengikut hemat saya, memandangkan kemudaratan yang berlaku dari hari ke hari semakin merisaukan. Saya percaya bahawa pegawai perubatan, jururawat, pegawai penguatkuasa, polis, askar dan yang seangkatan dengannya juga turut terkesan dengan peningkatan kes COVID ini. Kita tidak mahu sektor kesihatan kita lumpuh. Jika dulu Malaysia dilihat sebagai sebuah negara yang gah menjuarai dalam dan menjadi suri teladan kepada negara-negara lain dalam membendung wabak COVID-19, tetapi kini Malaysia dilihat saban hari menjadi mini India. Kita tidak mahu kes COVID-19 di negara kita menjadi semakin parah kerana penularan virus yang berlaku dalam sektor perkilangan. Itu yang kedua. Yang terakhir adalah jadi sebelum Laluan DMJ 18. Ya, silakan DMJ 09. Baik, DMJ 18. Setuju atau tidak, punca kuasa untuk pelaksanaan alat ini adalah daripada MITI, Kerajaan Persekutuan. Sebab kalau kita lihat, bila kita desak kepada kerajaan negeri, kita tak ada punca kuasa yang mana kerajaan negeri boleh mendesak pengelang-pengelang ni untuk pasang device ni. Sebab kalau kita lihat SOP bagi kelang-kelang dan juga segala SOP ditetapkan oleh kerajaan federal. So macam mana saudara DMJ 18? DMJ 18 sila jawab dan kemudian buatkan kesimpulan. Silakan. Baik. Terima kasih Webi Speaker. Baik, untuk menjawab persoalan saudara DMJ 09, mungkin secara ringkas saya boleh kata kerajaan negeri boleh buat enforcement of policy untuk memastikan kilang-kilang ini mematuhi dan juga mengikuti, macam mengambil SDA device SDA ini untuk diimplementasikan dalam sektor kilang. Mungkin secara tuntas atau very very short tu saya boleh kata enforcement of policy. Dan secara ringkas saya akan akhiri teks saya. Jadi secara ringkas terdapat tadi saya sempat sebut dua, jadi saya nak tambah satu. Tiga adalah sharing of data dengan izin. Maksudnya dengan device ini kerajaan negeri dapat mengumpul data, dapat menghimpunkan data-data pekerja selian kes-kes jangkitan yang berlaku dalam sektor ini. Jadi saya memperhatikan bahawa kewajaran manfaat-manfaat ini wajar dipertimbangkan oleh kerajaan negeri, di samping manfaat ini dilihat berpotensi untuk membantu kerajaan dalam menangani COVID-19. Jadi saya percaya kerjasama yang konsensus macam saudara 09 kata, kerjasama yang konsensus dari pihak kementerian, kerajaan dan juga industri amat
amat penting dalam memastikan kemenjadian ataupun kemenjadian manfaat-manfaat yang telah saya sebutkan tadi. Bertepuk sebelah tangan tak berbunyi, jadi kita perlu sebulat suara mengimplementasikan SDA ini di sektor kilang. Saya berharap juga usul ini dapat disokong secara majoriti dalam Dewan Persidangan Maya pada kali ini dan direalisasikan supaya impaknya dapat dirasai oleh seluruh rakyat di negeri kita. Saya Muhammad Rosli mohon usul diluluskan. Terima kasih. Terima kasih. Pembahas yang keempat DMJ 18. Dengan ini saya membuka untuk penggulung usul. Silakan ahli dewan. Baik, terima kasih Tuan Mat Speaker. Pertamanya saya nak minta maaf lah kepada ahli sekretariat. Saya rasa macam punca pula tadi saya bahas tiba blackout lah live Itu sajalah. Dan yang kedua, izinkan saya memulakan penggulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai sudah perbahasan bagi usul ketiga pada hari ini. Tak dengar ke suara saya? Dengar? Okay, baik-baik. Selesai sudah perbahasan usul ketiga pada hari ini, di mana Saudara Luqmanul Hakim DMJ 40 mencadangkan persidangan ini mengambil ketetapan agar Kerajaan Negeri Johor mengimplementasikan sistem teknologi Social Distancing Assistant untuk digunakan di sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor bagi menyekat penularan COVID-19. Terima kasih dan tahniah kepada semua pembahas. Baik, mari kita lihat semula apa yang sudah dibahaskan tadi. Yang berhormat Speaker, sidang perwakilan sekalian, seperti yang kita sudah maklum, negara kita hari ini sedang melanda pandemik COVID-19 yang ketara dengan catatan kes harian sudah mencecah 5 angka. Kini sudah melebihi 20,000 kes dan rakyat kita juga tersangatlah emosi apabila ada saja pihak yang melanggar SOP dan menyebabkan kemunculan kluster baru. Ini berkait rapat apabila kes yang menular sekarang ini adalah dalam kalangan sektor perkilangan dengan beberapa pihak tidak bertanggungjawab apabila SOP tidak terjaga. Kemunculan kluster sektor perkilangan dan sebagainya ini, belum cerita lambakan surat MITI lagi, itu juga satu penambahan kes positif lagi secara tidak langsung lah. Namun hari ini bukan kita nak bercerita tentang masalah. Hari ini kita nak cerita tentang alternatif, jalan penyelesaian bagaimana cara kita nak mengurangkan kes COVID-19 ini. Saya petik kembali kata-kata daripada pencadang kita, perwakilan DMJ 40 tentang situasi COVID-19 negeri Johor. Di negeri Johor sahaja, jumlah kes positif aktif setakat 5 Ogos 2021 sebanyak 14,435. Peningkatan kes ini berlaku menurut Menteri Kanan Kluster Keselamatan dahulunya iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kerana salah satu puncanya ialah kegagalan rakyat untuk mematuhi penjarakan fizikal meskipun pematuhan terhadap pemakaian mask sudah menunjukkan tanda positif. Dan meskipun sudah mengaplikasikan penjarakan fizikal secara manual seperti yang dilaksanakan hari ini, namun hasil daripada pematuhan penjarakan sosial di tempat kerja tidak menunjukkan hasil yang baik sehingga membawa kepada peningkatan kes yang mendadak. Jadi cadangan pengenalan peranti ini adalah secara tidak langsung langkah penambahbaikan yang baik supaya kita dapat improve dengan izin betul sistem yang ada hari ini supaya kita dapat adakan penjarakan sosial khususnya di sektor perkilangan. Sidang perwakilan sekalian yang berhormat Speaker, ini bermaksud dalam masa kerajaan berkeras supaya kita semua menjaga SOP pada masa kini walaupun di industri. Namun begitu, kenapa kes dan kluster daripada sektor perkilangan ini menjadi antara penyumbang utama dalam jumlah kes positif negara kita? Ini mungkin adalah mereka sememangnya sudah memakai pelitup muka sewaktu kerja, tetapi ada juga di antara mereka yang tidak menjaga penjarakan sosial sewaktu bekerja. Di sinilah datangnya bantuan teknologi yang kita katakan tadi yang dicadangkan oleh saudara DMJ 40. Di mana dalam era teknologi hari ini kita perlu menggunakan teknologi dengan mengurangkan penularan COVID-19 dan bukan lagi kita menggunakan secara manual. Dan ini sudah terbukti tahap efisiensi dengan izin dengan tidak menunjukkan outcome yang baik apabila kita menggunakan secara manual. Pembahas pertama, perwakilan Ahmad Ifyazani DMJ 57 membahaskan berkenaan permasalahan semasa SOP kawalan penularan COVID-19 di kawasan hotspot iaitu sektor perkilangan. Perwakilan DMJ 57 mengatakan dapatan dari pejabat Esko Kesihatan dalam sekitar Johor akhir bulan lepas saja sebanyak 82 kluster kilang dikesan di seluruh Johor menjadi antara penyumbang utama graf kenaikan kes positif di Johor. Dan menurut perwakilan 57 juga menyatakan masalah yang dikenal pasti timbul antaranya adalah kurang kesedaran tentang bahaya penularan melalui persentuhan dan hari ini melalui airborne, udara. Yang kedua adalah mungkin dari sudut kos perolehan.
di mana perwakilan ada menyatakan bahawa hasil survey di Rangan Maya, kos untuk satu alat SDA ini, social distancing assistant ini, mengambil kos sebanyak 150 hingga 300 ringgit bergantung kepada speks masing-masing. Dan yang ketiga mungkin kelesuan pandemik, sebab menurut pengarah perubatan klinik pakar Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Razniwan Abdul Rashid berkata masyarakat kini seolah-olah sudah keletihan dengan kehidupan norma baru sehingga culas kepada pematuhan SOP. Kemudian kita bergerak kepada pembahas kedua. Perwakilan AMA DMJ 07 membahaskan imbangan antara permasalahan kesihatan dan ekonomi. DMJ juga menyebut dalam sektor ekonomi apabila kita mengimplementasikan SDA di sektor perkilangan ini, sektor perkilangan dapat berjalan seperti biasa dan menjana keuntungan daripada mereka menutup akibat mempunyai rekod kes positif yang tinggi. Namun bagaimana pula dengan kesihatan? Apabila setiap pekerja memakai peranti SDA ini, maka ia akan mencipta satu awareness dengan izin kepada semua pekerja tentang penjagaan penjarakan sosial. Sebab tadi bila kita rapat bawah 1 meter dia akan bunyi, dia akan vibrate dan sebagainya, dan setiap orang mungkin ada kesedaran untuk menjaga penjarakan bantuan. Tetapi pada DMJ 07 tadi ada celahan daripada perwakilan DMJ 05 yang bertanyakan apakah cadangan kerajaan negeri untuk supaya benda berkesan di Johor, dan mungkin cadangan yang boleh diberikan adalah DMJ 07 mengatakan SDA boleh dibeli secara pukal dan diberikan kepada industri. Yang kedua mungkin apabila kerajaan buat satu polisi kepada industri di negeri Johor, mungkin kerajaan juga akan boleh mungkinlah memberikan satu tax exemption kepada industri yang mempunyai SDA device ini. Kemudian DMJ 30 juga ada menyatakan apabila kes ini reda, adakah ia relevan di kilang? Dan juga ini ada dijawab. Nanti saya akan jawab di penunggulan nanti. Di teks yang seterusnya. Dan cadangan yang untuk diimplementasikan di sekolah juga adalah satu cadangan yang baik. Mungkin itu adalah langkah yang kedua, tapi hari ini kita nak menceritakan, kita nak memfokuskan kepada kilang sahaja. Dan kemudian DMJ 07 juga mencadangkan agar kerajaan meletakkan syarat dalam mewajibkan penggunaan SDA kepada semua pekerja untuk membolehkan kilang beroperasi. Dengan hal ini, ia memberikan kepentingan kedua-dua belah pihak. Win-win situation for both parties dengan izin. Pengusaha sektor kilang pembuatan boleh meneruskan aktiviti perniagaan dan kerajaan negeri juga dapat mengawal penyebaran COVID-19 ini. Seperti yang saudara DMJ 07 tadi, kita tidak boleh menutup pintu rezeki kita. Mereka nak berniaga. Berniaga perlu diteruskan tapi perlu mengambil langkah pencegahan. Bagi pembahas seterusnya, perwakilan Nur Syariza DMJ 47, beliau menyebut berkenaan kelebihan penggunaan teknologi berbanding secara manual. Perwakilan juga mengeluarkan data di mana penggunaan sistem teknologi social distancing assistant ini telah pun dibuktikan keberkesanannya di beberapa buah negara barat. Yang pertama mungkin di Amerika Syarikat dan yang kedua di United Kingdom. Menurut laporan kajian Nature Human Behaviour yang mengatakan bahawa lockdown secara berterusan adalah satu tindakan yang tidak efektif. Jadi saudari DMJ 47 membahaskan apabila peranti SDA ini digunakan, maka majikan tidak perlu sentiasa memantau pergerakan pekerja dan memudahkan majikan membuat penyilaan kepada perkara yang lain dengan lebih penting. Sistem ketetapan SDA ini akan memberikan tindak balas sekiranya individu itu tidak menjaga penjarakan sosial antara satu sama lain. Dan di Malaysia, untuk pengetahuan sidang sekalian, seperti disebut tadi, syarikat MRII atau lebih dikenali sebagai Institute Automotive, Robotik dan IoT Malaysia telah pun membangunkan SDA ini dengan menggunakan teknologi canggih yang memanfaatkan kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence dengan izin, pembelajaran mesin, pengurusan data raya, simulasi dan lain-lain lagi bagi menangani penularan COVID-19. Relevannya SDA ini adalah digunakan untuk pekerja kilang kerana SDA mampu menjejak dan mengasingkan individu yang dijangkiti atau kontak rapat dengan pesakit COVID dan juga boleh dilakukan melalui aplikasi MRII Tracker. Oleh itu, kelompok pekerja akan mempunyai safety bubble di kawasan kilang mereka. Serta mereka juga lebih cakna terhadap persekitaran masing-masing. Seterusnya bergerak kepada saudara Is. Perwakilan DMJ 18 mengatakan bahawa apabila kita mengimplementasikan teknologi ini sebagai satu tools dengan izin, mengimbangkan sektor ekonomi dan sektor kesihatan dengan optimum. Caranya adalah jika SDA ini dapat mengurangkan kadar keberjangkitan virus COVID-19 ini dalam kalangan pekerja kilang, ini sekaligus akan memberi impak positif kepada sektor ekonomi. Kerana apabila kilang dapat beroperasi dengan persekitaran yang kondusif, terkawal dan faktor kesihatan pekerja juga dipelihara, ini akan meningkatkan produktiviti pengeluaran pekerja.
Kerajaan juga tidak perlu mengeluarkan kompaun pada kilang-kilang apabila mereka tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan, kerana dengan keberadaan peranti SDA ini mereka akan memperoleh kesedaran kendiri melalui peranti. Apabila mereka tidak menjaga penjarakan sosial, ia akan berbunyi lalu menarik perhatian orang. Kiranya macam bila siapa pakai ni tak mematuhi SOP, dia macam jadi attention seeker. Semua orang pandang dia. Jadi selain itu, perwakilan 18 juga menyatakan SDA juga turut membantu dalam sektor kesihatan seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi. Sektor kilang telah menyumbang sebanyak 50% kes dalam kluster wujud di negeri ini. Situasi yang sama juga dihadapi dalam negeri Selangor. Malah lebih teruk lagi kerana menghadapi 80% kes berpunca dari sektor pengilangan. Kenyataan ini bukan ciptaan, tetapi kenyataan ini dikeluarkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Selangor. Memandangkan kemudaratan berlaku dari hari ke hari semakin merisaukan, dan kita percaya bahawa pegawai perubatan, kesihatan, penguatkuasa turut terkesan dengan peningkatan kes ini. Kita tidak mahu sektor kesihatan kita lumpuh. Data SDA ini juga boleh berfungsi sebagai pengesan data di kawasan risiko tinggi, platform pemodelan, ramalan dan simulasi. Dan secara tuntasnya sedikit sebanyak, SDA dapat menyumbang kepada kerajaan negeri Johor dalam bentuk bekalan simpanan data. Seperti yang ada persoalan daripada DMJ 09 tadi, di manakah punca kuasa sebenarnya? Adakah di pihak MITI ataupun kerajaan negeri apabila kita nak implementasikan perkara SDA ini di negeri Johor? Dan menurut jawapan yang sama yang diberikan oleh perwakilan East tadi, kita menggesa kerajaan negeri untuk membuat satu polisi di kerajaan negeri saja supaya industri-industri di Johor menggunakan teknologi SDA ini. Jadi bila Johor memulakan satu polisi perkara ini, dan mungkin kerajaan pusat akan menjadikan Johor ini sebagai satu role model atau contoh dengan izin. Yang Berhormat Speaker dan sidang perwakilan sekalian, dalam mengimplementasikan sistem teknologi social distancing assistant untuk digunakan di sektor pembuatan dan kilang-kilang di Johor bagi menyekat penularan COVID-19 merupakan satu ikhtiar dan usaha kita untuk keluar daripada keadaan wabak COVID-19 ini yang telah mengubah norma kehidupan keharian kita sejak 2 tahun yang lepas. Pejam telik dah 2 tahun. Bagi pihak jawatankuasa kami mengharapkan agar usul ini diterima supaya kerajaan negeri Johor dapat melaksanakan dengan baik dan kita dapat membendung wabak COVID-19 ini. Mewakili Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya serta mewakili semua Dewan Muda Johor, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua petugas Barisan Harapan, petugas kesihatan, petugas bukan kesihatan, pihak berkuasa, all the volunteers dengan izin yang telah membanting keringat tanpa mengenal erti penat lelah untuk membantu memastikan penularan COVID-19 ini dapat dibendung habis-habisan, termasuk dalam pengurusan program imunisasi, pengurusan program vaksin dan sebagainya. Bukan hanya itu saja, namun termasuk juga ahli masyarakat. Diri kita sendiri, kita adalah barisan harapan juga dalam memerangi wabak COVID-19 ini. Selagi mana angka kes harian kita belum mencapai angka sifar dan selagi mana angka R0 kita masih meninggi, selagi itu wahai rakyat sekalian, wa imma dengan apa cara sekalipun, kita perlu berjuang demi keluarga kita, demi tanah air kita. Kita wajib berjuang habis-habisan kerana ini adalah tanggungjawab kita untuk membantras wabak COVID-19 ini. Akhir sekali, Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya mohon untuk semua menyokong usul ini. Terima kasih. Yang dipertua, terima kasih sidang perwakilan sekalian. Terima kasih di atas ucapan penggulungan usul itu tadi. Terima kasih ahli-ahli Dewan Muda Johor sekalian. Sekarang saya kemukakan masalah kepada ahli-ahli Dewan Muda Johor bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa usul yang telah dibawa oleh DMJ 40 daripada Jawatankuasa Pendidikan, Teknologi dan Kerjaya seperti yang tertera dalam peraturan persidangan ini di nombor 2 hendaklah disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, bagi yang bersetuju sila angkat tangan dan yang tidak bersetuju, lebih suara yang bersetuju, maka dengan ini usul disetujukan. Ahli-ahli Dewan Muda Johor, terima kasih dan persidangan Dewan Muda Johor ditempohkan sehingga jam 4.55 petang. Sekian, terima kasih.